Selamat malam serta memberi tabi basah ngagai semua. Aku Donelang dekat bergulai ngau kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Batang berita. Sekedak Seksyen Ungkup Projek Jalan Raya Pan Borneo LPB Sarawak dekat dibuka tahun tu berduduk hari status tembu dia tu udah manggai urung 86.54%. Perkaranya diaku Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dengan awam pemberita pengudah nguluk program penjalai opis Menteri Kerja Raya KKR bergulai dengan media Sarawak di Kuching hari 6. Ku ia bisik 3 lagi seksyen di pelabak temu bak tahun 2023. Kalau bulan Julai peringkat pelaksanaannya mencapai 85%, yang terkini sehingga 24 Ogos ialah 86.54%, lebih kuranglah. Jadi ada beberapa seksyen yang akan dibuka tahun ini. Cuma ada 3 seksyen yang akan disiapkan pada tahun hadapan. Itu jangkaan kita lah. Kelimpah harinya, Datuk Seri Fadilah madah mayuh projek di Sarawak sudah nerima agih belanja hari perintah besar dia tu benung bak renggat di Kemujur. Kenuk koya tu nyengkawam 4 projek di baruah KKR ianya Jambatan Lambung Jalai Medan Raya di Bintulu, Jalai Nuju Padang Bilun di Kuching, Jalai Datuk Musa di Kota Semerahan, Engau Sabah Sarawak Ling Road, SSLR, Lumpar 1 di Lawas, Nyenduk ke Long Lopeng. Untuk Sabah Sarawak Ring Road fasa kedua sedang dimuktamadkan oleh Kementerian Kewangan dari segi sudut perolehan, kaedah perolehan dan sebagainya, dan kita mengharapkan akan dapat memuktamadkan award kepada kontraktor tahun ini, di mana penghujung tahun ini dan selewat-lewatnya awal tahun hadapan fasa kedua boleh mula dilaksanakan. Begitu juga dengan Trans Borneo, iaitu the missing link daripada Miri, Kuala Barang ke CIQ, Brunei, dan Limbang dan Lawas. That one will be also dalam pipeline and hopefully can be finalized dalam penghujung tahun ini dan mula kerja pada tahun hadapan. Dulu harinya, Kaban Parlimen Petra Jaya memberi terima kasih ngagai Raban Media laban udah diberjalai ke tanggung pengawal nyebar berita ke betul berkaul engau status pemansang projek infrastruktur di Sarawak lebih lagi di kuasa KKR. Saya tahu setiap pengamal media sudah pasti sibuk dengan kerja masing-masing untuk membuat laporan, mengemaskini segala laporan untuk memberi informasi yang terkini kepada pembaca-pembaca dan rakyat kita sekalian. Dan saya amat berterima kasih kerana rakan-rakan media di Sarawak khususnya begitu memberi kerjasama yang baik sekali kepada Kementerian Kerja Raya daripada dulu sehinggalah sekarang. Terima kasih. Perjalannya 6 program lintiang tahun KKR dikena Beranau Seraya Nanggam Kaul bergulai engau Raban Media. Kelimpah berkongsi penerang hari tuai Sekretari KKR, Datuk Wan Ahmad Uzair Wan Sulaiman, programnya megak diricah ke engau pekit belagu engau nyawut kuis. Berita udah tu, Borneo Kranji Farm tik ngemeran ke konsep agrotourism uliah nyedia ke kandang endur ke senutu engau penekak temuai ngasai ke pemanah rampak menua, angin bersih, seni dalam menua, engau ngasai ke pengelantang diau bak menua bau. Kenuk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nur ke nak jauh hari Kuching megak ngujung ke palanya. Bisik penau mata temuai. Borneo Kranji Farm is an initiative for private investment that embraces responsible tourism from the environmental, economic and community aspect. Hires local residents. They must be staying somewhere. Mereka tinggal daripada kampung Kranji kemungkinan yang bekerja di sini. It is an eco-tourism destination that grows all sorts of fruits and vegetable for consumption, thus promoting healthy life. Once again, I wish to applaud Mr. Ho and Mr. Sim for your innovation as well as assistance in developing Borneo Kranji Farm into what it is today. Congratulations also to the local YP, Saudara Melo and Kapitan Gibson for your leadership in working with the community to produce more gold, not
Metro Go in Pau. Ya, madah munyinya mai menjadi ke Borneo Kranji Farm di Bau hari 5. Ngelansak perkara berkawal, Datuk Seri Abdul Karim Madah, Pakurok Mes Garden ianya sebengkah palanti mandang ke penyadi batu asal antara produk dagang temuai baru di Bau. Ya madah, ukai seminak gua engau struktur batu ke manah di pedak dan palannya ulih mata mayu agi temuai pihak megak penyelainya dekat nyungka ekonomi peranak ke Diau bersama. Looks like this is a new tourism product which could be developed. But I have to acknowledge the effort by the community leaders, by the district office, as well as by the local assemblyman for doing a very good job in trying to promote this place. I believe also Paku, if we are to do it up properly with all the facilities to cater for those who are visiting this place will slowly be booming up. Dulu harinya, bak program kesama, Adun Serembu Miro Simuh Madah, Pakurok Mes Garden ditemu lalu dibantai tahun yang kemari. Berarti palannya oleh mata penatai temuai, ia udah ngagih ke belanja sepenyampau RM50,000 dikena ngemansang ke palannya. I would say I would thank the community of JKK Pekan Paku under the guardianship of Kapitan Pushak Sin because they are really put an effort to make this product at what it is today. So that's why most of the product that we created under the tourism industry product that we have in Serembu constituency and Bau by itself, we put under CBT, community-based tourism. So all this product will be managed by the community itself, bring benefit to the community and many other things that we can create within this product which belongs back to the community. Those are the things that inspire us to do more because we believe that whatever things that we created around here is must give back to the community. So this is one of the Nampung isi berita, Regata Niah 2022 diatur baru. Pengudah 4 tahun diketu nyengkawam 2 tahun ketegal pandemik COVID-19. Sapit Menteri Pemansang Orang Indu Anamir dengan Pengelantang Komuniti Sarawak, Dato' Rosi Yunus Madah, pengawak ngatur Regata Seratu, ukai seminat nanggam penyerakup komuniti tang megak, meri peluang ngagai mensia mayuh nyungka sosioekonomi. Ambil ke banding, ku ya, maka pengawak muka langkau berjual pemakai, air ngau tepak, pihak megak homestay di sitaknya seluruhan penuh laban mayuh temuai datai hari dekat medak engau ngasai ke pengericah Regata Niah 2022. Seperkara yang kita lihat adalah kerjasama yang begitu erat di kalangan penduduk. Jadi maknanya Regata dapat memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Ya. Dan Regata juga dalam masa yang sama memberi ruang dan peluang kepada orang kita di kawasan ini untuk berniaga. Ya, kalau kita lihat di tepi jalan dengan banyaknya gerai. Jadi ini merupakan satu peluang kepada masyarakat tempatan kita untuk terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan. Ia madah bunyinya main diranau pemerintah pengudah menjadi ke Regata Niah 2022 di waterfront Niah Pekan Sepupuk Niah kemari. Nangkan kenya adun berkenu kemegak penyanding penemu Regata Niah 2022 madah. Pengudah lama raya jenuh ketegal pandemik COVID-19, pengawak ngatur Regata Seratu diperhati nyapai 7 laban mujur nanggam pemanah kawal pupu bangsa. Saya lihat Regata dapat mencapai objektif yang sedemikian. Tambah lagi sekarang ini kita cerita tentang keluarga Malaysia, dan kalau lihat pada crowd ini datangnya daripada pelbagai tempat dan pelbagai latar belakang. Jadi inilah sesuatu yang menarik tentang Regata ini. Ya. Berbangaunya Regata Niah 2022 Seratu nyedia ke trofi Raja Sungai baru ke benua nyadi diperbut ke bala pemekit di sempulang engau perais mata duit RM10,000. Kelimpah harinya peranak ke Diau bersama bakal di Bintulu, Kapit, Engau Sibu, pekitnya megak dipasuk pemekit hari menua Brunei Darussalam. Datuk Rosi diberi basa ngelepas ke pekit lumbak perahu sakai 15 lelaki serta nyuak ke prais ngagai bala pemenang pekitnya. Kelimpah lumbak perahu engau bot laju. Belak bisa diatur eksibisen dari agensi perintah engau opis korporat, palan berkaul,
Subis Kitchen serta Pangau Rakyat ti mandang ke Ratu Regatta, pemain gumpal isik berkaraoke engau gendang Melayu. Berita udah tu, bangunan baru gereja Good News Fellowship Kampung Sadir udah temu digagak engau ungkus RM50,000 lalu dekat disekap engau bermacam perengkat guna ungkup pengelantang. Kenu Kusapit Menteri Perengkat Pengangkut Sarawak, Dato' Dr. Jerib Susil, pengawak ngagak rumah sembiangnya berguna aman ungkup pengelantang Raban Kristin bersembiang nintiang hari Minggu. Nya alai adun mambong bisa ngagih ke belanja tambah RM100,000 ungkup komiti gereja Good News Fellowship Kampung Sadir dikena nyeruri gerejanya engau ngagak bergunaan sekula minggu. Datuk Dr. Jerib maksud ke perkaranya maya menjadi ke tahun penubuh gereja Good News Fellowship ke-40 seraya menjadi ke bangunan baru gerejanya bak pedawan kemari. Berserimai engau awam parlimen, menua Commonwealth CPC ke-65 di Halifax, Kanada kena 20 nyentuh 26 Ogos tu tadi. Sarawak megak bising nganjung delegate ngulu awamnya. Delegatnya dipasuk Sapit Speaker Dun Sarawak ke megak Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang, Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak ke megak Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, Adun Serembu, Miro Simoh, engau Sekretari Dun Sarawak, Pele Peter Tinggum. Awam CPC seratu ngemburu ke lebih 500 kaban parlimen, staf parlimen serta pengaga pemutus dari semua delegate Commonwealth dikena mutar ke isu-isu raya ke ditapi bak parlimen dia tu. Kelimpahnya tu megak mungkur bermacam awam bukai yang kaum awam besai gerempung parlimen Commonwealth CPA ke-65, awam Pampang Mid CPA serta awam The Society of Clerk at the Table Soket ke-56. Berbak ngaunya Pele bisa berkongsi ke penelebak diri ngau bala soket bukai pasal cara ke dikena bak Sarawak maya awam dun sekumbang pengerekai COVID-19. Di Bintangu, perintah udah ngemenar ke agih RM400,000 dikena nyeruri jalai nuju rumah Peter Kilas. Projeknya dekat digagak di bawah projek jalai nuju rumah Panjai, Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir, KPLB. Kena Kaban Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab, agih projeknya mungkur projek entepan kereta rumah Panjainya. Naik taraf kawasan tempat letak kereta dan juga jalan sedikit berjumlah RM400,000. RM400,000 telah diluluskan, tapi disebabkan kita faham kawasan ini mungkin masih lagi terdedah kepada air pasang, bukan? Jadi tuan rumah, saya rasa mereka sudah membuat lawatan tapak tuan rumah. Sudah dibuat lawatan tapak dan mungkin mereka sedang membuat dokumen lah untuk tender lah untuk cabutan undi. Ya, madah bunyinya, pengguna aktiviti bersenam robik bergulai engau mensiam mayuh nyerumak program aram bergempuru Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, bergulai engau palan servis dun semob engau seberkas meradong di rumah Peter Kilas kemari. Berbak ngaunya, Insinyur Yusuf merangsang pengundi di Sitak Bintangu lebih lagi Parlimen Tanjung Manis terus nyukung calon gabungan Parti Sarawak, GPS bak pengawak berpilih besar PRUT dekat datai. Ura-ura mau diadakan PRU pun tidak lama lagi. Jadi kita haraplah siapa-siapa saja calon yang akan dipilih untuk mewakili kawasan Tanjung Manis, kita beri sokongan penuh sebab kita nak beri banyak lagi kerusi parlimen untuk wakil-wakil GPS daripada Sarawak supaya suara kita lebih kuat lagi nanti di parlimen ya. Sekarang kita ada 18 tapi kita dapat menteri, banyak menteri, 4 menteri penuh dan 4 timbalan menteri. Jadi kalau kita banyak lagi kerusi, kalau kita menang lagi kerusi daripada 31 semua kerusi parlimen, kita tahulah nanti banyak lagi menteri-menteri dari Sarawak akan dilantik daripada kalangan GPS lah. Menteri-menteri akan dilantik daripada kalangan ahli-ahli parlimen GPS dan sudah semestinya banyak lagi suara-suara kita, nyering lagi suara-suara kita di Dewan Rakyat nanti. Ku tanduk ya, agi mayuh perkara patut digagak, lebih lagi berkaul engau hak Sarawak ngambil ke negeri tu, terus mansang bakal negeri bukai bak Malaysia. Nakak terdulu edisi malam gulang aku, Doni Lang, berita ke sili agi, tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube UKAS, #berkongsi penerang ke aman.